Baik, itu dia Akta Kerja 1955 yang mana kita tahu pindaan berlaku daripada 48 jam bekerja untuk seminggu berpindah kepada 45 jam bekerja dalam masa seminggu. Jadi pastinya mengundang pelbagai reaksi, bukan sahaja kita berbual di tempat kerja dan sebagainya, tapi di media sosial juga rancak hangat memperkatakan tentang hal ini, masing-masing mempertahankan hak mereka. Ya, majikan, ada juga pekerja, masing-masing menyuarakan pendapat. Jadi hari ini Haziq, kita nak berbincang pula di MSI. Kita nak tahu impak dia terhadap company, syarikat, majikan dan juga impak dia terhadap pekerja itu sendiri. Yang kita tahu untuk pekerja impak dia sangat positif bila kita kurangkan masa bekerja. Jadi kita bersama dengan pemangku pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UIAM iaitu Encik Saiful Reza Muhammad untuk kita borak lebih panjang pasal topik ni pada hari ini. Selamat pagi. Waalaikumsalam Encik Saiful. Hari ni kita kena sebut betul-betul nama dia, Saiful Reza di sebelah saya. Sebab apa kita nanti akan bawakan juga secara maya Encik Saiful juga ni. Saiful Azlan Ramli, wakil usahawan daripada salah satu syarikat untuk menyuarakan juga pendapat sebagai majikan kan. Dah tanyalah tadi tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena, tak ada bukan adik. Tapi hari ni dua-dua Saiful. Okey, Encik Saiful Reza. Ya, saya. Kita nak tanya dulu mengenai impak apabila kita saksikan pengurangan masa bekerja ni daripada 48 jam ke 45 jam yang akan bermula dikuatkuasakan pada 1 September ini. Jadi untuk pekerja kita letak tepi sekejap, tapi untuk majikan, untuk syarikat sendiri apabila dikurangkan masa bekerja tu. Okey, terima kasih Haziq. Ini satu soalan yang begitu baik dan kita lihat sebenarnya macam mana cakap benda ni rancak dibualkan. Betul. Dan sosial media pun tak kecuali ada wakil-wakil daripada majikan menyuarakan dia punya concern. Of course, definitely kalau kita tengok peringkat awalan pun mereka lebih bimbang tentang kos. Sebab dia akta kerja ni dia bukan saja pasal masa tu. Maknanya kalau terlebih masa kena ada overtime. Dan overtime sekarang ni dia bukan saja bawah 2,000. Kalau dulu bawah 2,000 ada overtime. Sekarang dia dah increase sampai kepada 4,000. Of course as a boss dia akan rasa macam costing meningkat. Kan? Macam mana nak cover operation? Adakah nak bayar duit lebihan ke ataupun dalam sudut lebihan waktu bekerja ataupun additional staff. Jadi untuk certain industri pula kita tak lihat pukul rata juga semua sama. Dia punya cabaran might be berbeza lah. Kalau kita tengok kebelakangan ini ramai menyuarakan concern terhadap F&B punya industri operation. Jadi bagaimana nak urus takbir, nak susun atur balik. Saya sendiri sebagai orang kata di industri di tempat kerja sebagai seorang ketua, of course the moment cakap pasal ni je, the first concern sudah macam mana nak monitor kan staff punya ni kan. Sebab saya tak banyaklah, saya di bawah saya department saya ada dalam 30 orang ni termasuk cawangan dan kita tengok setiap seorang ada perangai masing-masing of course. Dan bila bercakap pasal employee ni, the concern adalah performance, attitude, how far this all employee akan embrace benda ni sebagai satu benda yang sebenarnya kebaikan untuk mereka dan memberi manfaat yang lebih jauh dan besar kepada organisasi. Betul. Ada concern kat situ sebenarnya. Dan kita melihat kepada pelbagai syarikat ada budaya yang berbeza. Kalau mungkin syarikat yang datangnya daripada China budayanya berbeza, yang Jepun berbeza. Jadi adakah kita boleh selarikan dengan pindaan ini kepada 45 jam dengan masa mereka bekerja? Lagi-lagi kalau mungkin departmen yang berbeza juga mengundang kepada tuntutan kerja yang berbeza. Pelaksanaan dia macam ada kelopongan di situ lagi. Dia pelaksanaan bagi saya apa yang kerajaan telah tetapkan ini bagi saya satu benda yang sudah harmoni sebab tidak ada satu single solution applicable kepada semua keadaan. Sebab kalau kita tengok MNC contohlah untuk industri IT related, kerja dari sudut flexibility hours maknanya giving trust tu dah diaplikasikan lama dah. Way back before COVID lagi. Masa COVID tu barulah kita macam PKP, work from home. Sedangkan sebahagian daripada industri dah macam tu. That's why kita tengok orang kadang duduk kat Starbucks lama, buka komputer on. Kadang dia fleksibel sebenarnya. So untuk company-company macam ni dia tak ada masalah dah. Dan yang jadi pening juga apabila benda ini disuarakan, of course, ialah kita sebagai pekerja pun macam-macam kehendak dan pendapat. Contoh ada yang sampai minta 4 hari bekerja seminggu. Keluar itu. Keluar tu. Ada yang minta susah tu nak buat macam gitu kan. So lebih pada setiap hours untuk setiap hari tu ada kelompongan sikit, ada dikurangkan sikit, ada yang minta makna weekend. Jadi sebenarnya kerajaan telah memberi satu kata yang sebenarnya subjek kepada kebijaksanaan organisasi masing-masing nak susun atur. Maknanya dia tak mengikat majikan sebenarnya. Ya, tidak mengikat. Dan of course lah nak standard tu memang susah. Hal itu yang didebatkan di dalam sosial media tu. Itu untuk majikan. Tapi untuk pekerja sudah pastinya adalah satu berita baik.
Bila masa 3 jam tu banyak benda dalam tau. seminggu Quality tu. dengan family kan. Susun atur dia dalam seminggu tu pula. Masa kita setiap hari akan dikurangkan bekerja tu. Jadi untuk pekerja meningkatkan kualiti kehidupan tu memang sangat-sangat tinggilah chance dia, betul tak? Definitely. Kajian telah dilakukan pelbagai long work hours sebenarnya. At the end of the day, dia bukan satu penyamin merely kepada productivity, quality of works. So, kita tengok tu ni, hidupkan pagi. Mungkin 3 jam tu hidupkan petang. Sebab petang kita sangat stressful. Especially kawasan bandar. Jadi, 3 jam tu, for some people tadi yang kata, oh panjang tu. For some people, 3 jam tak ada apa-apa. But we know, especially yang hidup di kawasan bandar ni, 3 jam, beza kadang-kadang 15 minit pun boleh save masa you atas jalan. Setuju. Mana terlambat 5 minit, keluar je 15 minit, habis terus sangkut. Saya baru kena. Setuju. Jadi quality of life, kita akan ada masa lebih pada personal grow. Tadi sebelum kita mula sesi kita pun, kita buat apa? Wing Chun. Wing Chun. Nak try ke? Jangan, saya tengok tadi pun keras. Sampai sekarang keras ni. Jadi kita ada lebihan masa untuk personal grow. Something yang sometimes kita terlepas pandang. Kita punya aspek untuk me time. Betul. Kita punya personal grow. And then kadang-kadang nampak benda itu simple, tapi disebabkan pengurangan 3 jam seminggu, mungkin kita ada lebih masa untuk social grow juga. Kita ada masa untuk bersembang, kenal jiran dan sebagainya. Dan disebabkan kita boleh save 3 jam, mungkin kita save banyak atas jalan, ada kesempatan untuk kita bersosial juga di masjid, surau. Betul. Kita nampak perubahan itu kan. Itu dia antara yang sekarang ni terletak pada tangan kita pula sebagai pekerja untuk bagaimana manage masa yang ada pula. 3 jam ekstra selepas ini jika pelaksanaan pindaan ini dilakukan. Okey, kita bersama dengan Encik Saiful Reza tadi. Sekarang ni kita ada Encik Saiful Azlan pula di talian. Assalamualaikum. Encik Saiful. Okey, ini dia Encik Saiful Azlan Ramli, seorang usahawan mewakili pihak syarikat ataupun majikan. Mungkin Encik Saiful Azlan nak kongsikan dengan kami bagaimana respon company ataupun sebagai usahawan melihat kepada pindaan 48 jam kepada 45 jam seminggu ini, pelaksanaannya yang bermula 1 September. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. First kali memang kita dah start buat 45 jam ni bekerja sebenarnya. Kita bekerja Isnin sampai Jumaat. So 9 jam. Terus kalau sebelum ni kita pernah buat hari Sabtu. Bila kita buat hari Sabtu ni, dia menjadi isu kepada, kalau kita orang Melayu kan, ada kenduri, ada family tree, ada segala-segala cuti sekolah. So efisien kerja tu tak ada. So bila kita gantikan waktu bekerja hari Sabtu tu kepada hari Isnin sampai Jumaat, so alhamdulillah dia nampak getting better dan tak ada orang ambil contoh on weekend cuti ke atau on leave tu mana tak ada dah. So efisien tu lebih better lah kalau kita kerja 45 jam tu. Sebenarnya saya sebab kami ada tiga office. So satu di Shah Alam, Taiping, and then di Kelantan dan di Jakarta. So 3 office berbeza punya karakter bekerja. Contoh dekat Kelantan sendiri. So dia cuti Jumaat Sabtu. So kalau kata cuti bekerja hari Jumaat, hari Ahad dia kerja balik, sebab satu kerja tu tak efisien bagi dia. Setuju? Kalau kita ikut waktu yang bersesuaian, contoh 45 jam atau 5 hari bekerja tu sangat-sangat efisien. Contoh di Jakarta pun sama. Jakarta pun dia dah amalkan dasar untuk menjaga waktu bekerja tu 45 jam. Ada yang dapat income extra lah. Faham? Okey, kita dah dengarkan sedikit cadangan daripada majikan. Apa yang dibuat adalah respon lah menjadikan 45 jam tu seminggu, 5 hari seminggu. Jadi untuk kerajaan pula sendiri, 45 jam tu dibahagikan macam mana perhitungan dia untuk pekerja bekerja dalam seminggu? Baik, benda ni sebenarnya Zian yang dia jelas bahawa kerajaan dia bagi satu what we call dasar baru, tapi sebenarnya flexibility kepada majikan. Dia bagi 3 option. Okey. Tapi of course yang menjadi permintaan ramai juga adalah ada what we call kepada 4 hari tu memang dah ada kajian juga. Dan pakar ekonomi pun kata Malaysia tak ready ke arah itu. Jadi terpulang kepada macam nak kurangkan salah satu hari ataupun kurangkan kepada 5 hari itu ataupun kurangkan yang weekend tu.
Jadi subjek kepada organisasi masing-masing, operation masing-masing, dan sekiranya kalau tidak mampu mengikut pada hours tu, maka that's why datang juga orang kata implikasi kewangan yang lain. Maknanya bayarlah dia punya overtime tu. Overtime lah. So dia datang tu package. Sebab kerajaan aware bahawa benda ni memang susah nak di-standardkan across semua jenis company, semua industri. Ya. Jadi flexibility di situ ada. Bergantung pada pengurusan organisasi masing-masing dan saya rasa kebanyakan HR sekarang tengah susun. Tak ada lagi yang mana-mana share lagi dia punya keliling ke, polisi baru ke. Even di organisasi saya sendiri pun kita masih lagi menunggu. Jadi benda ni kena betul-betul tengok study dan sebagainya. Tapi kajian dah dilakukan daripada 2015. Okey, manakala Encik Saiful sedang menunggu, bagi Encik Saiful sendiri, yang mana lebih efektif untuk majikan dan untuk pekerja tu sendiri? Saya secara dasarnya saya nampak untuk diri saya, of course lah, kalau saya 5 hari seminggu, tak ada Sabtu Ahad, tapi saya pernah bekerja dalam industri yang Sabtu. If I were to give a choice, saya pilih yang Sabtu tu kalau boleh kita tak kerja. So kita ada ample time untuk masa dengan keluarga, sosial kita, and benda-benda lain yang kita perlukan lebih masa. Jadi itu yang pertama lah. Dan kemudian kalau kita tengok dalam sudut 5 hari tu, kalau kita boleh cut Jumaat lagi pendek. Jumaat half day jadi, macam tu kan? Dia sambung pula kepada yang Sabtu Ahad tu, jadi nak travel ke, nak balik kampung ke, perancangan kita dapat ni lah. Boleh. Banyak sebenarnya kesan yang dapat diberikan kepada kehidupan kita kan. But for that's my preference lah, subjek. Yalah, itu pandangan peribadi. Okey, yang mungkin yang terakhir je sebelum kita gulung perbicaraan kita, Cik Saiful nak komen sedikit tentang aturan kerja fleksibel yang sekarang ini juga mengundang pelbagai reaksi. Katanya pekerja dah boleh memohon bagaimana waktu pekerjaan kepada majikan dan terletak pada majikan juga untuk approve, untuk bersetuju dalam masa tempoh 60 hari tak silap saya. Jadi itu apa yang kita baca di social media. Bagaimana pandangannya dengan situasi terkini? Secara ringkas ni mungkin boleh kongsikan bersama kami. Ya, of course, benda ni saya rasa employer perlu tahu apakah needs dia sebenarnya. Because kita lihat dalam aspek kita bekerja pun, landscape dia kita dah tak boleh pakai conventional punya method. Due to the Industrial Revolution 4.0, kita lihat sebenarnya lesser work hours ni dah menjadi trend dah. Kita tengok dia punya pattern dah menurun. Dan embrace di kebanyakan negara-negara maju, especially blok-blok Eropah sana. Jadi kita rasa bukanlah suatu benda yang baru dan kita pun dah study kan, government dah study dan kita pun benchmark dengan negara-negara jiran. Antaranya Singapura 44. Jadi kita perlu tahu apakah needs kita selain pada kerja. What seems to be the important value yang you nak bawa dalam kehidupan you. Sebab kehidupan kita ni bukan sahaja semata-mata untuk kerja. Jadi apa-apa kalau kita gila-gila punya tak ada kerja pun, kalau satu hari nanti kalau kita mati pun kita akan be replaced. Of course, organisasi akan replace orang lain punya. Tapi kalau keluarga kita, something yang signifikan dalam kehidupan kita hilang, bagaimana kita nak replace benda tersebut? Masa pun kita dah habiskan macam tu saja. Kadang-kadang benda tu nampak biasa, tapi masa. Satu kesimpulan yang sangat-sangat menyentuh hati sebenarnya. Sebab kesihatan mental dan fizikal kita juga. Sebab kita banyak lihat kes-kes yang tidak diingini berlaku sekarang disebabkan stres. Jadi kita harapkan agar dengan pengurangan masa bekerja ni yang akan berkuasa pada 1 September ni akan memberikan satu impak yang bagus, bukan setakat untuk majikan tapi untuk pekerja dan untuk semua orang, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan Encik Saiful Reza Muhammad, pemangku pengarah Pusat Kaunseling dan Kerja UIAM. Encik Saiful Azlan Ramli yang berada secara maya dengan kita. Terima kasih banyak-banyak luangkan masa. Saya tahu usahawan memang sangat-sangat sibuk. Lepas ni ada tim nak kena jaga. Di Jakarta nanti dah telefon dah mana bos ni kan. Terima kasih bersama dengan kami berikan sedikit pandangan. Baik, itu dia. Kita harapkan perkongsian kali ini dapat memberi impak yang baik juga bagi anda semua pekerja maupun majikan di luar sana untuk memahami Akta Kerja 1955 yang telah pun berlaku pindaan ini.